mengikuti serta tingkah laku yang cemerlang. Teori yang digunakan pakai ialah teori teleologikal, deontologikal, etika Islam dan Kohlberg. Pendekatan utilitarian ini dibahagikan kepada dua pandangan tokoh, iaitu Jeremy Bentham dan juga John Stuart Mill. Jeremy Bentham mendefinisikan setiap tindakan tersebut harus dinilai betul atau salah berpandukan kepada kesan tindakan tersebut ke atas kesejahteraan masyarakat, manakala John Stuart Mill mendefinisikan kebahagiaan sebagai kegembiraan dan kebebasan daripada kesakitan dan membayangkan kehidupan sempurna sebagai kebebasan tanpa sebarang kesakitan dan dipenuhi dengan kegembiraan. Okey, implikasi rasuah kepada anggota penguatkuasa adalah dia akan merosakkan, mencemarkan prestasi dan juga reputasi pada anggota penguatkuasa, dan tindakan rasuah ini akan menyebabkan kegagalan dalam melindungi rakyat dan menegakkan keadilan. Di samping itu, kebahagiaan yang dimiliki oleh pesalah adalah lebih rendah kerana ianya hanyalah melibatkan keuntungan peribadi sahaja, dan juga impak jangka masa panjang pesalah akan hilang ketenangan dan kebahagiaan hidup. Teori ini dipelopori oleh Immanuel Kant, seorang ahli falsafah Jerman yang kritis sekitar abad ke-18. Sangat bertepatan dengan institusi kepolisian yang secara definisinya menekankan kepada kewajipan moral dan tindakan yang benar tanpa pertimbangkan akibat atau hasil sesuatu tindakan. Gelagat tidak beretika oleh polis akan menimbulkan pelbagai implikasi negatif kepada masyarakat dan negara. Antaranya ialah kehilangan kepercayaan rakyat terhadap pihak berkuasa, peningkatan jenayah, ketidakstabilan sosial serta kerosakan imej negara di mata dunia. Saya menyarankan agar polis menerapkan prinsip deontologi dalam tindakan mereka agar dapat memelihara imej dan reputasi, melindungi masyarakat, juga memenuhi fungsi profesionalisme mereka. Selain itu, latihan dan program etika yang efektif bagi semua anggota perlu dijalankan secara berkala dan konsisten agar dapat membentuk pasukan yang tinggi dan beretika. Etika memainkan peranan yang penting dalam memastikan keberkesanan dan kewibawaan anggota penguatkuasa. Penguatkuasa beruniform yang mematuhi prinsip etika dan melakukan tugas mereka dengan penuh tanggungjawab dan penuh keadilan. Mereka akan mengutamakan kepentingan masyarakat dan tidak terlibat dalam sebarang penyalahgunaan kuasa. Ini membantu dalam mewujudkan sistem keadilan yang adil dan meyakinkan masyarakat tentang ketulusan pasukan penguatkuasa. Isu yang melibatkan keadilan dan saksama boleh dibahagikan kepada 3 kategori, iaitu kategori keadilan pengagihan, keadilan pembalasan dan juga keadilan pampasan. Etika Islam ialah meliputi keseluruhan aspek kehidupan manusia ataupun dipanggil ad-din, dan ia memiliki kesempurnaan yang meliputi kesyumulan akhlak, kesempurnaan yang ditunjukkan dari sudut akhlak dan ketaatan seorang hamba kepada Tuhannya. Sebab apa? Dia berdasarkan daripada dalil naqli, dalil wahyu dan juga dalil akal, dalil makli, dan dibina dengan majal an-nazar daripada pemerhatian ataupun teori, dan juga majal al-amal iaitu praktikal. Di samping terdapat elemen hijabiyah, elemen positivity dan juga negativity dipanggil salbiyah. Dalam teori Kohlberg ada 3 peringkat. Pada peringkat pertama, peringkat prakonvensional. Dalam konteks anggota unit berreform, isu integriti mungkin timbul apabila individu bersikap opportunistik di mana tindakannya yang tidak bercanggah dengan norma-norma atau peraturan etika. Pada peringkat kedua, peringkat konvensional, anggota pada tahap ini akan mungkin lebih peka terhadap norma sosial dan peraturan yang telah ditetapkan oleh organisasi setelah pelbagai pengalaman serta pengetahuan yang dialami. Pada peringkat ketiga, peringkat konvensional lanjutan, aspek integriti mungkin melibatkan situasi apabila kemampuan seseorang itu membuat keputusan berdasarkan prinsip moral universal walaupun bertentangan dengan peraturan sebuah organisasi. Konsep takulah moral signifikan dalam merangka keputusan serta tindakan selaras dengan pilihan moral yang betul. Kesimpulannya, amalan yang betul, konsisten, adil dan saksama akan menjadi faktor utama dalam menentukan sejauh mana standard moral yang dipraktikkan dalam merealisasikan harapan dan keyakinan umum terhadap kepolisian negara dan juga dalam bidang-bidang penguatkuasaan di Malaysia. Sekian, terima kasih daripada grup kami.